Ikut lah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyrakat Allah wa zaharaka Allah wa sabata Allah wa nafahaka Allah, tawakkaltu 'ala Allah ma syaa Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sebelum kita memulai majlis tazkirah ni, kita doakan dulu supaya majlis kita dilimpahi cahaya lah. Dilimpahi cahaya kefahaman, cahaya makrifah kan. Jadi yang memberi kefahaman dan makrifah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala SWT. Jadi teman ini sebagai wasilah menyampaikan sajalah. Semoga Allah Taala memberi laluan ilmu dan ilham kepada kita semula supaya dapat memahami pencerahan apa yang nak teman sampaikan, sama-sama kita dapat terang dalam qalbi kita dan terang daripada akli kita. Okey, jadi untuk sesi kali ini disebabkan ada lebih kurang berapa haji? Berapa orang baru haji? 10, 20. Halo haji. Dengar ke demo ni? Allah. Okey, jadi risau teman benda ni bersalah. Clear tak apa, maknanya ada petunjuk lebih kurang. Semua ya, termasuk orang baru ya. Jadi disebabkan ada kehadiran orang baru, jadi teman nak buka kebetulan kan. Jadi kita refresh dululah, mana kita masuk sedikit asas dan sedikit sedikit mata pelajaran muntaha mana tinggi, kita campur-campur sikitlah. Okey, dari sudut bila kita katakan untuk duduk dalam majlis ketuhanan, maknanya bermaksud kita dah telah pun meletakkan diri di dalam al-salik, mana yang berjalan kan. Okey, yang berjalan maknanya berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Maknanya perjalanan hati itu untuk mensucikan batin kita, di samping kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Martabat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah, maknanya maha suci Allah. Jadi pesan guru mursyid teman, apabila kita nak mendekatkan hati kepada yang maha suci, maka tugas pertama ialah taharah batin dulu. Mana kesucian batin kita dulu, supaya apabila hati kita suci, maka kita mudah untuk mendekatkan hati kita kepada yang maha suci. Masakan yang maha suci itu mahu didekati oleh yang maha kotor, yang maha penuh dengan nifaq. Jadi permulaan kita lihat ya, kita balik refer kepada apa nama tu, zikir khususiah tu. Kalau tuan-tuan lihat, zikir khususiah itu permulaannya adalah makam taubat. Dah berapa kali kita bicara dalam majlis sebelum ni kan. Maka apabila makam taubat, jamak dia adalah Al-Ghafur, sifat Allah yang maha pengampun. Apabila kita mohon keampunan kita, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, walaupun seorang itu mempunyai dosa sebesar gunung Uhud sekalipun, dan ataupun sebanyak buih biji lautan, tapi apabila mohon keampunan dengan hati yang suci, hati yang tulus ikhlas, hati yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan Allah, maka Allah akan ampunkan. Tak ada masalah. Datanglah kita dengan berbagai dosa pun kan. Apabila kita ucap astaghfirullah, mungkin tuan-tuan yang tak biasa kata, belum ni aku astaghfirullahalazim, alladzi panjang doanya, kalimahnya. Tak ada masalah. Itu mata pelajaran dalam fiqh. Kita mewiridkan kalimah kabilah, kalimah doa, ya mana lafaz-lafaz tersebut membawa juga kepada keampunan. Cuma disiplin arifillah ni dia lebih teliti. Dia ambil isim mufrad, astaghfirullah, dia benamkan daripada ubun-ubun dan rasai betul-betul sungguh-sungguh meliputi jiwa kita kan. Dia clearkan astaghfirullah, astaghfirullah. Masalah banyak minimum 7 kali.
dan maksimum 25 kali. Bahkan kata Syekh teman, beratus-ratus kali pun tak apa, tak ada masalah. Janji kita nak clearkan perasaan kita tu, daripada segala ghairullah, ingatan kita di dunia ni macam-macam lah kita masukkan. Semenjak contohlah umur macam teman dengan 48 tahun, dah apa benda kita kata orang kata kuala kita raut habis semua masuk dalam kepala. Jadi kita nak kata orang tu, di sinilah kita nak meletakkan, tak kira lah umur sesuatu apa pun, dah dijodohkan dengan jalan ni, sungguh-sungguhlah. Ini bukan jalan apa nama saja-saja seronok nak try-try, nak tengok-tengok. Dah tak ada masa dah, kita dah tak masa dah duduk buat akhir zaman kan. Tentang pandemik lah, macam-macam benda dah sampai. Jadi kita nak mohon Allah SWT meletakkan kita dalam rahmat dan perlindungannya kan, dalam pengampunannya, dalam apa nama tu, petunjuknya kan, al-hudanya, jalan al-futuhatnya kan, banyak jalan pembukaan daripada gelap zulmat kepada pindah hati kita pada terang nur apa nama tu, mengenal Allah, pengenalan dengan sebenar-benar kenal kan. Mungkinlah kita akan melalui sedikit ujian, itu kisahlah. Jadi kita tengok inilah apa yang semanda dan selama lah apa nama tu, masa dengan Islam itu cakap dengan apa melalui jalan apa nama tu, guide yang tak adalah teman nak bawa apa tajuk yang campur-campur, nanti lagi susah pula nak faham kan. Jadi kita lihat di sini perjalanan awal seorang salih itu, dia perlu menekankan hatinya supaya istiqamah. Istiqamah ni aktif, bagaimana nak istiqamah selalu orang tanya, Ustaz macam mana istiqamah tak, kena malam ada apa. Yang penting waktu beramal tu, dia tak kira lah kita dalam keadaan malas tu, dalam keadaan apa tu, permulaan ni mesti ada ikut kadar kita. Kalau kita rasa malas apa, kita buat je, kita jangan layan perasaan malas yang sampai. Sebab apa? Istiqamah itu akan hadir setelah kita merasai nikmat apa amalan yang kita buat. Itu dia punya sikap. Macam Mama kita selalu contoh lah, orang tu selalu mengulang satu kedai A kan. Kenapa dia selalu pergi kedai A tu? Dia kata teh tarik tu sedap lah, selalu pergi. Tak ada pula orang suruh paksa pergi kedai A tu, kamu pergi kedai A kena minum teh tarik tu. Dia mesti rela hati. Jadi dia katakan istiqamah dia pergi kedai si A tu. Pasal apa? Dia dapat kecanduan teh tarik tu. Begitulah juga kita beramal. Kena dapatkan kecanduan tu, kelazatan, nikmat, zauq dalam makna perkataan tasawufnya zauqiyah. Tapi kuncinya macam teman sendiri dulu pun. Guru teman kata 5,000 sahih semalam buat kata. Dalam tempoh kamu beramal dengan zikir khususnya al-khafi ni, kita sebut ZK ni kan, kamu kena dapat 5,000 sahih semalam, tak kira macam mana kamu buat. Teman pun fikir lepas Isyak, lepas Maghrib buat 2,500, lepas Isyak karang 2,500. Teman buat macam tu. Sebab apa? Bila kita buat tu, memang ada malas kutip tasbih guna. Allah, bila nak habis ni? Ada kira bila nak habis je pula. Jadi memang permulaan tu akan rasa perit. Jadi kita akan buat macam sambil lewa lah. Tetapi dalam Allah melihat usaha kita. Dia bukan kira dia tengok kesungguhan kita, dia akan campakkan kelazatan. Dalam satu detik, 2 detik dia akan campakkan. Kecanduan ni dah seronok dah. Mula besok pula tak nyempat-nyempat nak buat Maghrib Isyak. Kadang-kadang aku ada Zuhur ni waktu ni buat lah. Sampailah satu masa guru teman lalu sebulan sekali jumpa guru, sebulan sekali kan. Walaupun tawajuh dulu, hari Isnin malam Selasa kena pergi. Tetapi nak di arah rumah guru datanglah sebulan 2 kali. Teman datang, guru panggil masuk bilik dia. Abang sini kamu tunduk. Dia nak scan lah. Bila kata orang tu macam kaisa lah, macam guru nak tengok kemajuan kita lebih kurang kan. Jadi dia semua pun buat. Dia pun gelak lah, aku suruh buat 5,000, kamu bantai 20,000 apa kan. Tapi dia gelak, dia tak larang. Maknanya dia melihat kesungguhan kita. Memang betul teman buat tu rasa. Pasal kita dah lazat, seronok kan. Macam orang makan minum teh tarik, lagi segelas. Dalam tak sudah 10 gelas. Macam tu lah kan. Disebabkan kecanduan tu. Jadi berlakulah apa nama tu, keadaan istiqamah. Jadi jangan tanya lepas ni macam mana Ustaz istiqamah. Tak ada dah, ini jalan dia.
buat malas ke tak malas ke, rajin ke tak rajin ke buat, dia akan sampai waktu tu. Ketulusan, keikhlasan dan kenikmatan dalam berbuat amal ibadah. Lepas kita dapat kecanduan dalam zikir Allah ni sebagai kunci mensuci batin kita kan. Qalbi ni kan ibu segala raja segala tubuh. Apabila baik raja tu, maka baiklah seluruh perbuatan kita, akhlak kita, beramal kita pun rasa seronok kan. Solat pun kita rasa seronok, baca Quran ke, berpuasa ke, bersedekah ke, rasa makin seronok. Jadi di sinilah letaknya susun atur perjalanan tata cara jalan Salih Nasyabani Khalidi ni. Dia ada dah pula dah berlaku begitu, dia ada perpindahan pula. Martabat zikir ini pula begitu dia pindah sampailah ada jalan-jalan uslub-uslub yang menyatakan kesungguhan hati seorang mukmin dalam berfikirullah, bermurakabah dan bermusyahadah. Seterusnya usul dia kepada Hadratullah. Ada dalam mata pelajaran dia, cuma dalam konteks ini kita sentuh tentang asas. Sentuh tentang asas dia lah. Okay, seterusnya musuh-musuh kepada kerajinan dan istiqamah beramal antaranya ialah malas jasmani. Mulalah kadang-kadang kita rasa letih. Jadi rasa letih itu kita antara kunci kepada itu jaga makan kan. Jaga pemakanan macam dalam orang solid suluk, ajaran suluk ni dia menekankan kita mengurangi makan daging, mengurangi makan berdarah. Itu sebab dalam program majlis suluk kita dijazamkan supaya meninggalkan sebentar 10 hari itu makanan yang berdarah, makanan yang bernyawa, yang bergerak, contoh berdarah merah, daging ayam ke, daging lembu apa semua kan, dipinggirkan sebentar dan digalakkan kita untuk makan hanya dan tumbuh-tumbuhan, sayuran. Kamu dah ada orang bisik, aku ni dah macam vegetarian pula ni. Dia ada hikmah ni kan. Sedangkan Rasulullah pun ada menyebut makan daging ni sebaiknya sebulan sekali, mengurangi nafsu kita, nafsu yang keras kan. Jadi dalam tempoh 10 hari itu digalakkan kita makan sayur-sayuran kan. Mana pernah jelaskan apa hikmah meninggalkan sebentar makanan berdaging dan berdarah dengan mengambil dan digantikan dengan makanan sayur-sayuran kan. Dan teman tentu sedikitlah makanan yang berdaging ni dia menyebabkan kepanasan tubuh kan. Kepanasan tubuh ni mendatangkan tidak keselesaan bila kita berfikiran berpeluh-peluh. Bagi yang merasa tahulah. Jadi dia meletakkan ambil sayur tu sebab kita lihat binatang berlari sana berlari sini. Jadi bila kita duduk dalam suluk, perasaan kita sentiasa bersimpang-simpang. Kenapa? Dia dah ikut kepada apa yang kita makan. Orang putih pun sebut kan, you yourself is what you eat. Diri kamu apa yang kamu makan. Jadi apabila kita mengambil sayur, kita lihatlah sayur tu tenang sifat dia, hijau tenang. Duduk setempat dia. Umpama kita nak meletakkan tauhid jazam pada tempatnya dalam adab suluk, dia galakkan kita duduk di tempatnya. Jadi umpama kata tadi sayuran tadi duduk di tempatnya. Tak tahu lah kalau tuan-tuan tengok saya sawi gobe berlari-lari atas tanah, tak tahu lah kan. Tapi itu kan ada jalan suluk ni, dia mengambil sayur tu supaya tenang jiwa dia kan. Dia tak adalah dia bersifat dengan sifat kebinatangan. Apabila terlalu makan daging, kita pemarah. Boleh rasa sendiri kan, kita cepat ketidak ketenangan tu cepat sampai pada diri, gelojohnya kan. Itu sebahagian dia lah. Kemudian apabila kita dah banyak kata orang tu memakan makanan yang berdarah, maka bernafsu diri kepada nafas yang bersifat amarah. Maknanya amarah tu yang rendah. Bukan amarah mengamuk tu tak, yang rendah. Dia berselera kepada perkara-perkara yang jauh daripada sifat kemalaikatan. Suka kepada maksiat. Tuan-tuan tengoklah keadaan sekarang kan. Mulutnya suratul qalam, benda berjumpa orang nak menang sesaya, nak bergaduh kan. Lepas sifatnya pula suratul ta'am, apabila makan dia berlebihan. Yang tunda, yang ni nak. Jadi sifat kenafsuan amarah tadi
menyebabkan dia terhalang kepada jalan-jalan ketaatan, kan. Maknanya bernafsu diri dia pada selera nafsu amarah. Jangan kalau amarah ni orang salah faham pula amarah, kan nafsu yang rendah lah pada dia. Kemudian apabila dia bersifat begitu, dia menuntut beramal pun kadang-kadang dia menuntut pada kehebatan diri. Kehebatan diri semata-mata. Weh, aku kalau amal yang ni wiridnya boleh kepel tak? Aku kalau amal wirid ni, zikir ni boleh tak? Aku tackle awet mudah lah. Macam-macam lah. Aku baca ini, contoh yang Hayu yang Qayyum ni, aku nak jadi orang yang apa nama tu, yang orang pandang gitu, takut gerun boleh, ataupun boleh kata orang tu belasah orang macam tu je, kan. Dia jadi apa nama tu, menuntut pada kehebatan diri semata-mata. Maknanya dia dah jauh daripada apa yang kita letakkan al-ghayah tadi, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Tuhan, hanya Engkau yang aku maksud, keridaan Engkau yang betul-betul. Jadi kita melihat kalimah ni bukan semata-mata lafaz, bukan semata-mata sebut, bukan semata-mata nak nyanyi, kan, nak berlagu-lagu, kan. Tak. Dia adalah maknawiyah. Teman sebut kawan-kawan, bila kita baca tu duduk betul-betul dalam maknawiyah. Heningkan betul-betul maksud perkataan tadi, kan. Jangan nanti nak selesai ilahi anta maksud waridaka matlubi. Waktu dia buatnya zikir tu nak bagi selesai je. Tak, bukan begitu keadaan dia, kan, ya. Kemudian apabila kita mulai zikir Allah tu, zikir hujung jantung tu, hendaklah kita merasa hudur kepada maknawiyah ketuhanan. Kita merasai kebesaran Allah, sifat-sifat dia. Yang mana tuan-tuan dah belajar, kan. Wujud, kidam, bakor. Jadi hayatilah satu-satu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sebut Allah. Allah tu merasa kewujudan Allah. Yang mana bersalahan dengan sifat kejadian makhluk. Allah Ta'ala tidak dijadikan, tidak ada awal, dijadikan awal sebagai manusia, kan. Manusia ada awal dia, kan. Allah Ta'ala tidak bermula dengan awal, kan, sebab dia lah meliputi daripada awal dan akhir, kan. Jadi kita melihat itu, hayatilah makna kebesaran sifat-sifat Allah. Di samping sebelum kita melazimi tawajuh ni, kita lihatlah sekurang-kurangnya baca buku, ataupun tuan-tuan boleh YouTube, tengok ustaz-ustaz yang menceritakan tentang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat 20, kan. Cari ustaz yang mahir menceritakan. Janganlah kita cari ustaz yang menolak sifat 20 pun aku juga. Nanti kita pun tahu lah beberapa jenis-jenis kaum yang menolak gitu, kan. Jadi tu adik berapa minit ni? Siapa catat masa? 27 minit dah. Jadi kita lihat seterusnya. Okey, apabila kita merasai bahawa jalan itu telah berbekas, jalan Allah telah memberi bekas pada hati. Pertama, pendengaran dia. Apabila dia dah berzikir Allah, hanya pendengaran dia mendengar kalimah Allah. Penglihatan dia pun telah mula. Apabila memandang sesuatu, dia bawa ingat Allah. Memandang al-kaun ni, maknanya yang wujud dalam alam ini, dia ingat Allah. Itu dah wujud dah tu. Maknanya dalam terbuka hijab dia kepada untuk memandang kebesaran Allah dari segi perasaan, haibah dia, perasa takjub kepada Allah dalam sekejap masa. Kedua, pendengaran dia mendengar apa pun membawa ingat kepada Allah. Begitu dengan pandangan mata dia, melihat alam ini sebagai alamat. Kata orang tua dulu, ada orang sufi menyebut alam ini adalah alamat kepada Allah, kan. Dalam ilmu sifat 20, ilmu tauhid selalu menyebut apa tanda adanya alam ini, apa tanda adanya Allah, adanya alam ini. Itulah yang basic, kan. Ada melihat tandanya wujud Allah, adanya alam ini. Itu sifatnya. Tapi dalam orang sufi, adanya Allah, maka tertahirlah alam ini. Dia ada terbalik sikit. Dia dua-dua. Tapi dua-dua betul lah. Seorang Allah tanazul, seorang taraki, seorang tanazul. Begitu. Cuma yang penting kita mengeluarkan diri kita
jauh daripada iman taklid. Maknanya, kenapa kamu beriman, kamu yakin pada Allah? Saya ustaz kamu, aku kena beriman pada Allah. Itu iman taklid namanya. Tapi tak apalah, selalu iman taklid ni budak-budak yang baru ada umur 7-8 tahun tu tak apalah. Tapi bagi kita dah menelusuri jalan as-solih, jalan Aribillah ni, jalan para ahli yang mengenal Allah, kita kena keluar daripada taklid. Kita perempuan beriman kepada hasil daripada ilmu yang kita amalkan. Akan naik lagi dah iman, iman ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin. Adalah kategori-kategori itulah. Ada tingkatan-tingkatan yang ahli al-tasawuf telah letakkan dia punya benchmark itu. Kita tengok lagi ya. Apabila kita telah teguh melazimi istiqamah, maka kita akan memecah hijab-hijab basyariah, hijab-hijab sifat kebinatangan, sifat-sifat kesyaitanan. Kita akan mengenal antara hak dan batin. Sebab apa? Bimbingan dan petunjuk daripada Allah itu sentiasa tercurah pada kita, di samping bimbingan zahirnya guru lah. Apabila guru memberikan, tetapi petunjuk Allah itu sentiasa mencurah-curah kepada kita. Asbab kepada kesungguhan iradah kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita duduk dalam keadaan itu, jauh daripada terkeluar kita daripada hijab-hijab basyariah itu, kita akan masuk kepada sifat-sifat kenabian, sidik, amanah, tabligh, fatanah, yang mana Rasulullah telah nyatakan di dalam akhlak baginda Rasulullah SAW, kan? Daripada bagian hadisnya, sifatnya, kesantunan Rasulullah berdepan dengan manusia, macam mana bercampur dengan masyarakat, bagaimana sifat batin Rasulullah, kan? Kita lihatlah tu, pelan-pelan kita boleh kata explore, kan? Bagaimana yang kita dapat penerangan daripada ustaz-ustaz yang mengajar fiqh. Tak apa, tak masalah, itu boleh kita belajar, kita mengkaji, kan? Orang Aribillah ni, dia sentiasa berfikir. Sebab Al-Quran sentiasa menempelak. Tidakkah kamu berfikir, kan? Tidak kamu melihat awal tafakkaru, kan? Tidak kamu menggunakan akal fikiran, kan? Sentiasa berfikir. Sebab apa? Zikir dan fikir tu sentiasa umpama kaki kanan dan kaki kiri, sentiasa berjalan seiring. Tak maunya berzikir tapi fikiran dia gelap, tak mahu. Mesti ada, dia akan berfikir, dia akan berzikir. Begitu. Cuma zikirullah ni ada martabat, tingkatan-tingkatan lain dah. Martabat murakabahnya tertentunya, kan? Musyahadah tertentunya, ada pecahan lah. Ada masa siapa yang nak tajih, kita boleh bagi perincian lebih tafsiri, kan? Gitu. Dah adik berapa minit, adik? Terus sikit lagi. Tak tahulah. Sebab dia macam berkurang. Ya. Dalam adalah satu matan juga, apabila Allah mengkehendaki seorang hamba-Nya itu akan kebaikan, saya membenci ia di dalam dunia ini akan perkara-perkara yang melalaikan, maknanya khairullah, dan melihatkan ia akan aib dirinya. Itu apabila seorang itu duduk di dalam jalan ini, maka Allah akan memberi tanda lah. Antara tandanya, dia akan maknanya apabila Allah akan memberi seorang itu kebaikan, nescaya membenci dalam batin dia akan khairullah. Dia lihat sesuatu dalam dunia ni yang mana perkara yang melalaikan dia benci. Perkara yang banyak melalaikan dia membawa kepada khairullah, kelalaian, jalan-jalan yang kemaksiatan, dia akan benci. Automatik dia benci. Tetapi dia tidaklah sampai mengutuk, membenci. Dia bukan nak sampai mengecam. Membenci itu makna dia menanggali hati dia daripada perkara tersebut. Seorang tu benci, dia bagi hamun, ada juga orang salah faham, kan? Maka ia akan membenci akan segala yang Allah dalam dunia ini, dan
melihat akan hatinya segala yang aib pada dirinya. Aib tu bermaksud perkara-perkara mazmumah lah, perkara-perkara batin yang di dalam hatinya yang menyebabkan dia terhalang kepada ma'rifatullah. Aib ni sampai perkara yang memalukan diri itu orang umum faham. Cuma aib dalam berjalan tasawuf, melihat cemar-cemar diri, sifat wujud dia, dia akan kenal, oh ini wujud aku ni tak boleh jadi, aku kena usaha ikhtiar nak buang. Ini sifat aku riak ni lagi. Aku dah rasa bila aku bawa kereta contoh besar sikit, aku dah rasa macam nak tunjuk kat orang. Dia dah kenal diri. Allah yang tunjukkan jalan dia. Ini kamu dah riak. Kita akan berasa sendiri. Macam orang dah lapar lah. Perut dia lapar, takkan dia sampai orang lain kata, Mat, kamu tengah lapar ni pergi makan. Tak ada kan, kita akan rasa sendiri. Begitulah juga petunjuk Allah. Apabila seorang tu Allah nak menghendaki akan kebaikan ke atas dirinya, kan? Dia akan melihat yang aib, yang cemar-cemar pada diri. Ini kita manusia pada umumnya kan, tengok aib orang lagi seronok. Apa dia berada ni, apa ni kan. Ini dia bawa, masa dia bawa apa nama tu, kereta yang besar sikit, mula nak tunjuk act kan. Kita pula kecam dia. Padahal kawan tu tak ada pun, kawan tu kan berusaha nak mensuci batin dia, kita pula tuduh dia pula. Alah, riak boleh lah tunjuk. Kita mana melihat aib orang lagi aula pada mata kita. Tak jalan Arabillah, dia melihat aib dia sendiri. Mana apabila seorang itu melihat merajin menilik dia sendiri, maka dia tanda dia Allah beri kebaikan ke atas diri. Maka beruntunglah orang macam tu. Itu keadaan. Jadi rasanya dah cukup masa untuk tazkirah untuk bulan ini kan. Jadi jadi sebagaimana yang dah dinyatakan, sekiranya ada tuan-tuan nak bertanya relate dengan isi tazkirah kita ini, jadi tuan-tuan boleh tanyalah kepada orang baru hadir yang join majlis ini, dan juga kepada siapa yang lama tak apalah, boleh kemukakan pertanyaan lah. Saya akan bantulah insyaAllah. Ada apa? InsyaAllah. Okey ke? Ya. Ya, cuma nak tengok scroll apa ni. Wajah-wajah baru ni, Cik Azman semua ada. Ya, jadi nak scroll. Nur Faizal dia orang baru. Nampak. Okey. Kalau tak ada soalan, teman nak tanya soalan ni, tunggu jap. Khir ada Ray. Angkat tangan. Alhamdulillah ada. Okey, Ray ada. Hafiz Manung. Manung. Ya. Nak tengok teman tengok scroll ni Ayan. Okey. Cik Ibrahim kita ni dah tarjih tu hari ya. Okey, siapa lagi? Okey, Taiko Hijab kena lama. Mana lagi ya? Itu Haji Madi Wadi. Haji macam mana Haji? Bulan 9 datang ya. InsyaAllah ya. Bye insyaAllah. Boleh. Apa nama Cik Zaki Okay, jadi tak ada apa relate ya. Okay, jadi pagi yang baru ni teman nak tanyalah, jawab jujur macam mana perasaan yang barulah, rasa ceramuk ke ataupun rasa seronok sikit ke, ketenangan ke, sebab dia baru first time join Majlis Tawajuh. Jadi siapa nak bagi feedback, tolong tuan-tuan yang baru, siapa-siapa lah boleh jawab macam mana. Bagi feedback macam mana orang baru ada join majlis pertama kali ni, julung kali ni. Ceritalah sikit. Wakil siapa-siapa tak apa, seorang-seorang orang baru, salah seorang lah, tak apa, bukan semua. Cik Ibrahim ke siapa ke. Dia betul-betul
Ya aku salah. Ya alhamdulillah. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ha. Ya ya ya. Ya ya. Ni daripada Sabah ni, jauh ni, kan main-main. Lipat bumi je, lipat bumi. Sampai. Alhamdulillah, amat jauh ya. Yalah, ya insya-Allah kita buat. Ada feedback macam ni seronok dengar kan. Insya-Allah. Ya. Umi tengok ni. Okay, jadi kalau ada orang jawab tu. Okey, jadi kalau tak ada apa, ni lagi kita teruskan dengan tentatif seterusnya bacaan doa. Siapa yang nak ni, volunteer siapa-siapa lah supaya berkat majlis kita insya-Allah. Nanti kita sambung bulan depan. Nanti kita bagi tarikh ya. Siapa-siapa haji ke? Ya insya-Allah. Sila. Ya boleh ya. Okey insya-Allah. Kita tukar-tukar boleh bulan depan, tukar-tukar pula gila-gila. InsyaAllah. Ya. Sila. Sila dengar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Astagfirullah. Amin. Astagfirullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Astagfirullah. Amin. Astagfirullah. Amin. Amin. Khosirin. Amin. 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 Alhamdulillah. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum. Ya Karim.